Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Stadium RTM pagi ini kita mulakan dengan perkembangan Piala Asia 2023. Harimau Melaya perlu segera bangkit untuk melakar keputusan positif menentang Bahrain dalam aksi kedua kumpulan E di Stadium Jassim bin Hamad malam ini. Menurut jurulatih skuad kebangsaan Kim Pan-gon, tempoh rehat selama 3 hari dimanfaatkan sepenuhnya untuk proses pemulihan daripada aspek fizikal, mental dan psikologi. We start to plan from yesterday to prepare for this game. I think we feel fully recovered from the last game and we are fully ready for the tomorrow game. Berdasarkan rekod Malaysia tewas kepada Bahrain dalam 3 perlawanan terakhir sejak 2013, Bahrain merupakan pasukan ranking ke-86 dunia sementara Malaysia di kedudukan ke-130. Lepas Bahrain, skuad negara dijadual menutup saingan kumpulan E menentang juara 2 kali Korea Selatan pada 25 Januari. Sementara itu, pemain pertahanan Muhammad Syahrul Muhammad Sa'ad akui aksi menentang Bahrain adalah perlawanan hidup dan mati pasukannya. But for me, we need to be together tomorrow. We need to defend together and attack together. And we cannot let them play too much. We need to press them. Game like I said, there's a do or die mission. We don't have a choice. We need to give whatever we have. Harimau Melaya akan menentang Bahrain dalam aksi malam ini dengan skuad Pan-gon memerlukan kemenangan untuk membuka peluang ke pusingan 16 terakhir. Baik, dalam pada itu, aksi kumpulan D menjadi tumpuan utama semalam dengan Indonesia dan Iraq berjaya meraih kemenangan menewaskan lawan masing-masing. Indonesia meraih kemenangan pertama dalam saingan kumpulan D selepas mengejutkan Vietnam 1-0 di Stadium Abdullah bin Khalifa malam tadi. Kejayaan itu menghidupkan peluang Indonesia untuk mencipta sejarah layak ke pusingan kalah mati buat julung kali pada penampilan kelima Piala Asia. Di Stadium Education City menyaksikan dua jaringan penyerang Aiman Hussein membantu Iraq menewaskan Jepun dengan keputusan 2-1. Ketika ini, Iraq selesa mendahului kumpulan D dengan 6 mata, diikuti Jepun dan Indonesia yang berkongsi 3 mata, manakala Vietnam tercorot tanpa mata. Terdahulu, Australia mengesahkan kemaraan ke pusingan 16 terbaik selepas mengatasi Syria 1-0 dalam kumpulan B. Gol tunggal perlawanan jaringkan pemain tengah Jackson Irvine pada babak kedua. Jaringan itu sudah cukup untuk memberikan kemenangan kedua kepada skuad Sorcerers kendalian Graham Arnold yang kini mengumpul 6 mata berbaki 1 aksi kumpulan. Sementara itu, India sudah boleh melupakan kempen Piala Asia selepas mencatat kekalahan kedua dengan terbaru tewas 0-3 menentang Uzbekistan di Stadium Ahmed bin Ali. Selepas ini, Uzbekistan yang berada di tangga kedua kumpulan B dengan 4 mata hanya perlu seri berhadapan Australia Selasa ini. Baik, ini pula perkembangan Liga Malaysia. Pemain pertahanan import Kedah Darul Aman KDA FC Boyan Saiger sah meninggalkan Sang Kenari untuk menyertai Neftchi Fergana FC yang beraksi di Liga Super Uzbekistan. Menurut laman media sosial kelab yang berpangkalan di Fergana, Boyan Saiger bakal beraksi di posisi pertahanan. Boyan sebelum ini pernah bermain 2 musim di Liga Super Uzbekistan bersama Navbahor Namangan sebelum menyertai KDA FC pada musim 2023. Boyan antara pemain paling banyak beraksi pada musim lalu bersama KDA FC dengan 25 perlawanan semusim. Baik, kita beralih pula ke saingan terbuka India di New Delhi. Beregu lelaki negara Aaron Chia Sehuyik menjadi wakil tunggal negara mengesahkan kemeraan ke peringkat separuh akhir kejohanan.
Bergu nombor 4 dunia itu menewaskan pilihan ke-8 kejohanan Liu Chen Ao Xuanyi dari China dengan keputusan 21-19, 21-19 pada aksi suku akhir semalam. Menanti mereka di separuh akhir hari ini adalah bergu nombor 2 dunia dari India, Sairaj Rankireddy Chirag Shetty. Sementara itu, nasib berbeza di peringkat suku akhir menimpa pemain perseorangan profesional negara Li Zijia apabila ditunjukkan jalan keluar oleh pemenang China Masters 2023 Kodai Naroka dari Jepun 21-13, 9-21, 16-21. Penyudah tumpul ketika berdepan Pakistan antara punca skuad hoki lelaki negara terikat 3-3 dalam aksi kumpulan A kelayakan Sukan Olimpik di Muscat, Oman. Lebih memilukan apabila keputusan seri itu turut menghancurkan impian untuk ke Tamasya Paris 2024. Menurut Ketua Jurulatih Hoki Kebangsaan A. Arul Selvaraj, walaupun menguasai perlawanan dengan agak memuaskan, namun ia tidak cukup untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Perlawanan bersama dengan pasukan Pakistan, kita memerlukan kemenangan. Walaupun mendahului sebanyak 3 kali, Pakistan dapat menyamakan kedudukan dan kita juga menguasai perlawanan dengan agak memuaskan dan create banyak peluang menjaringkan gol tetapi gagal. Dan Pakistan menggunakan counter attack mereka untuk menyamakan kedudukan. Terdahulu dalam aksi menentang Pakistan menyaksikan Fitri Syari meletakkan Malaysia di depan menerusi jaringan Padang minit ke-20. Namun 3 minit kemudian, Pakistan tampil menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti Sufian Khan. Di lewat suku kedua, Azrai Aizat menyumbat gol kedua buat negara. Bagaimanapun, Ahmad Bud kembali mengikat permainan sebaik 3 minit suku ketiga bermula. Peluang untuk Malaysia mara terhidang selepas Muhammad Firhan Ashari menyumbat gol Padang minit ke-40. Bagaimanapun, jaringan penyamaan Rana Wahid mengesahkan kemaraan pasukan Pakistan ke separuh akhir. Keputusan itu menyaksikan Malaysia menamatkan saingan kumpulan A di kedudukan tercurut dengan 1 mata. Kementerian Belia dan Sukan KBS memperluaskan dana kumpulan wang amanah sukan negara KWASN pada tahun ini kepada atlet profesional yang ingin bersaing dalam kejohanan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Menurut Ketua Setiausaha KBS, Dr. K. Nagulrendran, langkah tersebut diperkenalkan selepas mendengar keluhan daripada atlet profesional. Tentang atlet independen, bila mereka pergi ke luar negeri, mereka boleh memohon dan kita akan merujuk kepada MSN. MSN ada kadar-kadar mereka untuk memberi apa bantuan yang kita boleh beri. Dia bergantung pada kadar semasa Majlis Sukan Negara. Dalam perkara itu, Nagulrendran turut menggalakkan badan-badan sukan berdaftar di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia yang ingin menganjurkan kejohanan sukan peringkat kebangsaan untuk memohon geran daripada KWASN. Sementara itu, peruntukan bagi geran Peranan Sukan GPS ditingkatkan kepada RM50 juta tahun ini berbanding RM40 juta tahun lepas. Ketua Setiausaha KBS, Dr. K. Nagulrendran berkata pemberian maksimum 50% atau tidak melebihi RM1 juta daripada peruntukan sebenar sesebuah program itu diberikan untuk menganjurkan program pembangunan sukan berimpak tinggi di peringkat negeri dan kebangsaan. Saudara, sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.